dilaksanakan. Baik, daripada situasi semasa banjir di Taman Sri Muda Selangor, kita nak beralih kepada situasi semasa banjir di negeri Kelantan. Kita ingin terus saja bersama dengan rakan penyampai Majidah Ismail akan berkongsi berkenaan dengan situasi semasa banjir di sekitar negeri Kelantan. Silakan. Baik, terima kasih Syu dan juga Munawar di studio. Jadi sekarang saya berlintas langsung dari Kota Baru dan nampaknya hari ini cuaca agak baik, cerah. Dan sebenarnya di kawasan ini, di bilik gerakan operasi banjir negeri ini, JBPM negeri ini, di sinilah pelbagai dilaksanakan tugas-tugas pelaksanaan pemantauan banjir secara berterusan, iaitu 24 jam yang dijalankan oleh pegawai dan juga anggota di Jabatan Bomba Negeri ini. Jadi sebenarnya alhamdulillah pada hari ini keadaan cuaca baik dan juga keadaan banjir juga bertambah baik apabila hanya tinggal 3,457 penduduk terjejas daripada 1,034 buah keluarga yang mendiami 29 PPS di seluruh Kelantan. Dan di Pasir Mas nampaknya menunjukkan sedikit peningkatan, iaitu lebih 1,000 penduduk yang terjejas banjir disebabkan oleh limpahan air sungai berdekatan, iaitu Sungai Golok dan di Jeli. Semua PPS ditutup sepenuhnya. Jadi untuk perkembangan lanjut mengenai operasi banjir di seluruh Kelantan, kita bersama-sama dengan pengarah JBPM negeri, iaitu Tuan Zainal Madasi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Fungsi bilik gerakan operasi banjir negeri ini Tuan. Fungsi bilik gerakan operasi banjir ini memang kita dah set up apabila berlaku banjir ini kita dah ready ni, dan anggota yang bertugas ni ikut giliran pun kita ada sediakan. Jadi inilah bilik gerakan operasi banjir kita tiap-tiap tahun kita buat. Dan kalau di Kelantan ni, ini sebagai pusat kita. Sebagai pusat kita, kita ada juga di zon 2 di Macang. Jadi di sini adalah bertumpu kepada kuasa-kuasa yang banjir, bandar, macam Rantau Panjang apa semua ni kan. Tapi kita ambil juga daripada Gua Musang apa semua. Jadi ini semua maklumat kita akan kumpul di sini untuk bagi maklumat kepada media kepada pengurusan tertinggi jabatan ke mana-mana yang berkenaan. Jadi ini berfungsi kita gunakan tempat ini segera. Dari segi pemantauan ataupun operasi banjir khususnya di kawasan-kawasan hotspot itu macam mana Tuan? Okey, kita akan pantau. Kita ada tugaskan anggota kita yang bertugas di bilik gerakan operasi banjir ni, dan juga anggota yang memantau di ground, di hotspot. Dan begitu juga balai-balai yang bertugas di kawasan tu. Mereka akan ke tempat yang kawasan banjir. Macam semalam Rantau Panjang contohnya kan, air itu dah melimpah daripada Gua Musang, Jeli dan Kerai. Jadi anggota kita yang bertugas di Rantau Panjang, dia akan nampak limpahan air sungai itu tadi. Jadi mereka ni akan standby lah hotspot, tempat-tempat kawasan yang bahaya ni. Okey, penggunaan logistik memainkan peranan penting ya Tuan dalam ketika tempoh banjir. Macam mana penggunaan logistik oleh pihak bomba itu sendiri? Ya, setakat ni kita punya logistik aja. Contohnya bot kita atau perahu kita ni memang alhamdulillah memang orang kata 100% terbaik dah. Dan sebanyak 43 kita punya perahu yang kita gunakan, dan manpower kita pun kita full swing lah untuk ni, cuti pun kita bekukan, dan so far alhamdulillah logistik kita tiada halangan, tiada masalah yang berlaku. Penggunaan logistik yang paling banyak digunakan ketika musim banjir ni Tuan? Memang yang kita nampak daripada mula di Gua Musang, Kuala Krai dan juga Jeli. Sekarang ni kita tumpu kepada yang kawasan di sini pula. Tapi logistik tu memang ada di sini. Dia tak ganggu yang logistik daripada Gua Musang, Kuala Krai dan semua. Ini yang kita gunakan yang ada di sini. Rantau Panjang, Pasir Mas dan juga Tunjung yang ada di sini. Kita akan guna posting. Okey, dari segi kekuatan anggota dan pegawai Tuan, berapa ramaikah keanggotaan yang terlibat dan mungkin ada cuti yang dibekukan tu Tuan? Ya, betul. Memang cuti kita bekukan for the time ni. Memang daripada mula kejadian banjir itu, daripada awal bulan 11 lagi kita ada bekukan sehingga sekarang ni dan seterusnya. Dan kekuatan anggota 778 ni, ini termasuk yang PSM dengan PBB dengan PBS kita gunakan. Dan kalau boleh yang kita ada sukarelawan pun kita akan minta bantu dengan mereka. Setakat ni community pun banyak bantu kita dah.
Jadi Tuan, soalan terakhir, harapan Tuan kepada penduduklah khususnya yang berada di Rantau Panjang dan juga Pasir Mas, kerana ketika ini air dah masuk ke sana. Ya, saya nampak apabila kita buat lawatan ke kawasan yang hotspot banjir ini, air ini seolah-olah macam satu pesta. Jadi saya ingatkan kepada mereka tu, anggaplah air ni satu bahaya kepada mereka, keselamatan mereka. Cuba elakkan, jangan ada buat program ataupun ada majlis-majlis macam tu. Dan kita akan sentiasa memantau. Walaupun mereka buat macam tu, tapi kita sentiasa ingatkan kebahayaan banjir akan berlaku lagi, orang kata, lagi bahaya. Coming soon, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan. Jadi itulah antara gambaran yang dapat saya bawakan perkembangan terkini banjir di Kelantan. Jadi kepada orang ramai khususnya kanak-kanak, jangan leka bermain air kerana boleh mendatangkan musibah kepada anda. Jadi saya kembalikan kepada Syu dan juga Munawar di studio. Silakan. Okey, terima kasih Majidah Ismail dengan perkembangan banjir di sekitar negeri Kelantan. Ini antara negeri yang kita tahu ataupun sedia maklum seringkali dilanda banjir ataupun hujan yang berterusan sewaktu peralihan angin monsun timur laut.